Jadi golongan-golongan tentera ni tahu ada contoh, tapi tidak menjumpai contoh kan. Tak jumpa contoh. Sebab ada sendiri. Masuk-masuk tak jumpa mana contoh film ni. Film contoh. Saya buat tak ada. Saya tahu mana contoh. Jadi contoh tidak dijajah. Hebatnya karamatul awliya ni. Tak jumpa contoh. Insya-Allah. Allah Akbar. Fazahir an yafadha aksaraha aw nisfaha. Okey. Mesti teguh cita-cita tadi. Kena kuat cita-cita itu. Kena ada disiplin ilmu. Itu waraqsu fi tahsil asya' jid wal ma'lam fahamkan hifz jamak. Okey. Daripada himmah tu hifz jamak al-kutub Muhammad bin Hasan. Menghafal daripada buku-buku karangan Muhammad bin Hasan. Sebab apa Syekh sebut? Sebab Muhammad bin Hasan adalah ulama mazhab Hanafi dan Syekh adalah orang bermazhab Hanafi. Jadi Syekh kata kalau kamu nak jadi orang alim dalam ilmu agama, kamu kena faham mazhab Hanafi. Alhamdulillah kita bermazhab Syafi'i, kita lebih itqan, kita ambil faham lagi daripada dalam mazhab Syafi'i. Ada orang kata kita beramal dengan Quran dan Sunnah sudah kan. Hadis Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Adakah kita memahami betul-betul apa yang diberkatakan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Kita bahasa Arab pun tumbang ambing kan. Jamak majrur mana, isim mana, fi'il mana, huruf mana. Yang tu pun kita dah jenuh kan. Syekh ngajar isim fi'il huruf kan. Kadang kita pun tak faham. Jadi macam mana kita nak kata kita nak itla'ahnya Quran dan Sunnah, sedangkan kita hanya baca terjemahan. Belum tentu orang yang menterjemah itu memahami secara penuh apa yang diterjemahkan. Jadi sebab itu kita kena mengambil daripada ulama-ulama terdahulu. Sebab ulama-ulama terdahulu jauh kefahaman lagi dia. Fa amma idza kana lahu ma'aliyah wa lam yakul lahu jid wa an aw kana lahu jid wa lam yakul lahu ma'aliyah fala yahsib lahu an yuqil. Kalau kita ada himmah, ada disiplin tapi tak ada usaha, ataupun ada cita-cita tapi tak ada usaha, maknanya berangan je lah, ataupun kita ada usaha tapi kita tak ada matlamat kita, maka kita tak akan memperoleh ilmu melainkan sedikit saja. Maknanya kita kena ada letak target kita. Apa yang bukan maksudnya kita tahdidkan ilmu kita nak sampai sini je, tapi kita kena ada target dalam satu masa supaya kita capai apa yang kita cita-cita. Wazakar Syekh al-Ajal al-Imam al-Ustaz Radiyuddin An-Nisaburi rahmatullah alaihi fi kitab Makarim al-Akhlaq anna dzal qarnain lamma arada an yusafira liyastawla ala al-mashriq wal maghrib shawara al-hukama fi dhalik wa qala kayfa usafir li hadha al-qadr min al-malik fa inna ad-dunya qalilatun faniyatun wa malaku ad-dunya amrun haqir falaysa hadha min alawi al-himma faqala al-hukama سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة قال هذا أحسن. Satu hari Zulkarnain Zulkarnain Alexander atau Zulkarnain bukan Alexander? Dekat Astro kata Zulkarnain bukan Alexander. Ke Zulkarnain Alexander dekat Astro bukan Alexander. Tak ingat. Tengok dekat ni ada cerita Astro ada buat 6 episod rasa. Alexander bukan Zulkarnain. Macam itulah tajuk dia. Adakah Zulkarnain Alexander? Kaji lah. Iaitu satu hari dia nak musafir untuk menguasai Masyriq dan Maghrib. Syawara ma'ahukama. Dia bermusyawarah dengan hukama, orang-orang yang bijaksana. Dia kata macam mana aku nak musafir untuk mendapat keduniaan dia kata. Sedangkan dunia ini adalah amrun hakim, benda yang hina, benda yang boleh menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana aku nak pergi malak dunia, aku nak menguasai dunia. Betul? Fa inna dunya qalilatun faniyah. Dunia ni benda yang sikit yang akan binasa. Dan memiliki dunia adalah satu benda yang hina. Alaysa hadza min aluhimah. Benda tu bukan daripada himmah yang tinggi. Faqala hukama kata jangan hukama kata farol yahsal laka kamu bermusafirlah supaya kamu dapat malakut dunia, dapat menguasai dunia dan di akhirat. Maknanya jadikan dunia sebagai medan dakwah. Okey, jadi kata Zulkarnain kata, okey kalau macam itu itulah yang sebaik-baiknya. Itulah yang sebaik-baiknya. Jadikan dunia sebagai tempat kita tanam, bercucuk tanam, dan di akhirat sebagai kita nak peroleh hasil-hasil yang kita tanam. Wa qala Rasulullah inna Allah ta'ala yuhibbul ma'ali al-umur
wa yakruhu safsafaha. Okey, semuanya Allah menyukai ma'alil umur, benda-benda yang tinggi, himmatul aliyah, kita ada himmah yang tinggi. Wa yakruhu safsafaha, safsafiha, dan membenci urusan-urusan yang tidak berguna. Allah tidak suka kita buat benda-benda yang tak berguna, benda yang tidak beri manfaat kepada kita dan pada agama kita, benda yang dilarang oleh mudah. Wa qila fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama salla asaka kamustadim. Syair dia kata apa? Jangan kamu, dia cerita apa? Jangan kamu buat satu perkara itu cepat sangat, tapi jangan kamu lambat sangat. Kadang-kadang nak baca terus buku terus sampai habis. Kadang-kadang nak baca satu baris je ataupun dua baris. Lampau sangat kan. Buku punya tepi nak baca dua baris dia nak habis. Tapi istiqamah dan keadaan tu dalam tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik benda tengah-tengah. Jadi mungkin kita ambil satu muka atau dua muka, tapi yang penting istiqamah. Jangan terlalu ambil cepat dan terlalu. Qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahullah rahimahumullah ta'ala. Kenapa pakai rahimahumullah? Umar dua, satu Umar. Abu Hanifah dan Abi Yusuf. Kuntu balidan fa akhrajtu al-muwazaba wa iyyaka wal kasal fa innahu shu'um wa afadul azim. Apa Imam Abu Hanifah kata? Kuntu balidan, kau ni bodoh. Kau ni bodoh, balik bodoh. Tapi engkau bebas daripada ini. Apa dia kata? Fa akhraj. Tapi engkau boleh bebas daripadanya sekiranya engkau tekun dalam pelajaran. Itu maksudnya kita belajar untuk menghilangkan kejahilan. Itu kita minta, untuk menghilangkan kejahilan, supaya kita tidak sentiasa berada dalam keadaan jahil. Ada setengah orang kata bila kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita tanya, Allah tanya semayang tak, ataupun kenapa semayang tak sah, ataupun semayang gini. Aku jahil, kata aku jahil. Adakah jahil itu diterima dalam keadaan jahil yang tidak menuntut ilmu? Jahil yang tidak menuntut ilmu tidak diterima sekiranya kita jahil setelah kita menuntut ataupun kita tidak memahami, maka itu yang dimaafkan. Ada yang berkata demikian. Bayangkan kita 60 tahun semayang, tapi kita tidak pernah berusaha untuk mentahsinkan, membaikkan semayang itu. Kita belajar semayang darjah 1, dan kita tidak pernah belajar macam mana nak memperbaiki solat kita di masa-masa akan datang. Cukup sekadar kita memahami semayang itu dengan takbir, dengan rukuk, tanpa kita menyempurnakan semayang tu, macam mana semayang ini. Mungkin cikgu kita ilmu ni tadarus kan, berperingkat-peringkat. Maka cikgu kita ajar kita masa darjah 1 tu secara umum tentang semayang, angkat takbir, rukuk. Cikgu kita tak ajarlah semayang angkat sekadar ini, tangan kalau boleh bengkokkan sedikit menghadap kiblat, jangan gerakkan perbuatan lebih daripada 3 sebab itu membatalkan. Mungkin sebab kerana benda itu akan menjadikan keberatan pada kita kan. Bila kita cicik, maka akan jadi berat. Cukup kita faham semayang. Bila kita dah naik nanti, kita belajar sikit-sikit. Tapi kita cukup sekadar belajar semayang sekali, lepas tu tak belajar lah. Maka pada keadaan itu, adakah kita, Allah akan terima kita punya illah, kita punya reason kita punya apa lagi, inference ke apa segala kan. Kita punya reason sebab apa kita salah semayang. Fakir itu bayar fa'al wa iyyaka wal kasal fa innahu syu'um. Awasilah sifat malas, sesungguhnya ia pembantu dan perosak pada amal besar. Malas ni adalah lawan yang sangat kita perlu lawan. Malas ni ada pada semua orang, dan yang godaan syaitan ni lagi. Qala Syekh Al-Imam Abu Nasr As-Sufar Al-Ansari, yang 11.30 dia lebih lagi kira. Ya nafsi la turfi 'anil amal fil birri wal 'adli wal ihsan fi mahal fa kullu dhi 'amalin fi khair mu'tabatun wa fi bala'i wa syu'mi kullu bi kasal. Cerita tentang jangan sekali-kali cerita tentang kemalasan. Syekh punya syair tentang kemalasan yang kita jadi orang yang mana. Qala al-musannif
qala al-musannif wa qad ittafaqa li fi hadha al-ma'na. Maksudnya apa yang Syekh nak sampaikan sama dengan syair Syekh yang sebelum tadi. Tadi Syekh lain bagi. Sekarang ni Syekh pun datangkan satu syair yang maksud dia sama dengan yang tadi. Sebab tu dia kata ittafaq li. Aku pun sependapat dengan apa yang Syekh kata sebelum tadi. Wa qila kam min haya'in wa kam min ajzin wa kam min nadami. Jamma tawalla bil insani min kasal. Iyyaka an kaslin fil bahthi an syubahi. Fama alimta wa ma qad shazza anka salli. Wahai diriku, tinggalkanlah semua jenis kemalasan. Jika tidak, teruskan sahaja berada di dalam kekejian dan hinaan. Tengok, Syekh kata macam tu. Apa maksud dia? Itu adalah satu kaedah uslub. Uslub ni cara menyampaikan lah. Syekh kata tinggalkan kemalas. Kalau tidak, tak hang lah kan. Tak hang lah. Macam itulah kalau bahasa kita kan. Maksudnya tidak jadilah. Kalau tidak jadilah kamu daripada orang ini. Aku tidak nampak bagi seorang yang malas akan memperoleh sesuatu habuan. Orang malas ni dia tak dapat apa. Orang malas, orang selalu tidur ni. Tu orang kata. Kadang-kadang kita bangun ni. Kita bangun pagi. Dah habis nasi goreng kat dapur. Kalau kawan-kawan macam tu. Orang lepas subuh memang macam tu kan. Mau nasi papu. Jadi tak dapat lah makan. Nasi habis lah. Yang kawan-kawan pun. Siapa suruh tidur lepas subuh? Masa ni kita nak bagi pengajaran sikit. Habis ke nasi. Selain penyesalan dan kegagalan dalam cita-cita, maka sekiranya kita malas, kita akan mendapat penyesalan semacam itu. Waqad qila surat 30 al-kaslu min qillati ta'ammul fi manaqib al-'ilmi wa fada'ilihi. Okey, apa sebab malas? Min qillati ta'ammul, sebab kita kurangnya ta'ammul, kurangnya pemerhatian dalam ilmu. Sebab tu kita jadi malas. Kita tak faham betul-betul ilmu tu, tak ambil fadail. Orang yang minta ilmu ni dia akan dapat macam ni. Allah mudahkan jalan di syurga. Kalau kita ada benda tu semua dalam diri, maka kita akan hilangkan sifat malas tu daripada diri kita. Tapi sebab apa? Sebab kita ni sentiasa berada dalam keadaan ghaflah, sentiasa lalai. Kan? Fil manaqibil ilmi wa fadailihi. Kita ambil ihtimam manaqib ni susunan ilmu ataupun fadail, kelebihan-kelebihan ilmu. Fayam bagi lil muta'allim, sepatutnya bagi muta'allim ayya ba'asa nafsahu ala tahsil wal jiddi. Sepatutnya seorang ni dia berusaha untuk bersungguh-sungguh wal muwazabah, dan sentiasa berdisiplin lah. Bita'ammul, dengan kita mengambil ta'ammul, ambil cakna fadail ilmu. Innal ilmu yabqi bi baqa'i ma'lumat wal mal yafna. Kama qala al-amirul mu'minin radina qismatu jabbar fina. Lana ilman bil a'da'il mal fa innal mal yafna an qarbi wa innal ilma yabqa la yazal. Itu sesungguhnya ilmu ni berkekalan dengan berkekalan di maklumat. Wal mal, sedangkan harta tu benda yang akan binasa. Kadang-kadang ilmu, kalau ada benda yang kita bagi, kalau kita bagi tak luar-luar. Tapi ada benda kalau kita bagi akan habis. Apa dia? Ilmu kalau kita bagi takkan kurang apa ilmu tu pada kita. Adakah kita bagi, contoh anak cerita kat antum benda tu hilang daripada anak, antum dapat habis semua kan, anak tak ada apa lah, itu dia penuh rumah tak. Sedangkan Allah akan tambah lagi insyaAllah. Akan tetapi harta sedikit demi sedikit akan hilang, akan habis. Dan harta tidak dapat bawa kita ke dalam kubur. Ada setengah orang simpan duit banyak, tak nak langsung infak. Sedangkan infak tu nanti harta antara amalan yang tidak terputus adalah apa? Harta yang dibelanjakan selain daripada anak yang soleh. Lagi satu, anak tak dengar bagi perkataan dia. Apa dia? Amal jadi. Bertunggu dulu untuk perbaikan ni. والعلم النافع يحصل به حسن الذكر ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه حياة الأبدية. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat memberi hasil kepadanya dengan husnul zikir. Husnul zikir